Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Agaknya Mak Yadin, Mak Yasin dah hilang sabar, dah tak boleh berdiam diri lagi, sehingga dia pun mengeluarkan kenyataan yang memang hak dialah untuk cakap. Hak dialah untuk cakap. Okey. Tapi ini dah cerita lama. Cerita lama sebenarnya. Cerita lama yang dulu-dulu dah lama lah. Tapi akhirnya apa yang dikatakan oleh Muhyiddin Yassin ini menjadi kenyataan. Dan ada sebab kenapa dia takut perkara itu berlaku, kerana betul berlaku. Tapi perkara itu berlaku mesti ada sebabnya. Takkan pula kerajaan atau penguatkuasa di Malaysia ini tak ada kecerdikan. Takkan pula suka-suka saja pergi dakwa kalau tak ada kes. Takkan pula mahkamah pun terima saja, tak adalah. Tapi apapun, menurut Muhyiddin Yassin, pada 10 Januari tahun 2023 yang lalu, Muhyiddin mendakwa Pakatan Harapan dan Barisan Nasional laksana pembunuhan karakter ke atas Perikatan Nasional. Ini bukan pembunuhan karakter, ini namanya pembersihan. Saya fikir di mana-mana parti politik pun, kalau salah tetap salah, takkan nak biarkan saja. Soalnya sekarang, kenapa takut? Kenapa takut? Saya fikir Pakatan Harapan dan Barisan Nasional akan nampak lebih buruk kalau apa yang mereka lakukan itu tak betul. Tapi kalau betul, itu tanggungjawab dan amanah mereka. Takkan nak berdiam diri. Nanti kena tanya waktu berkuasa, kenapa tak buat? Jadi inilah waktu berkuasa, ada kuasa untuk betul laksanakan segala yang mampu untuk bersihkan negara kita Malaysia. Tan Sri Muhyiddin Yassin mendakwa pelbagai tomahan tidak berasas dilemparkan ke atas dirinya, dan Perikatan Nasional dibuat berikutan usaha untuk pembunuhan karakter dilakukan oleh gabungan Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Waktu itu barulah tak berasas, dia kata. Waktu itulah 10 Januari. Tapi selepas itu dia bukan lagi tomahan tak berasas kerana sudah didakwa di mahkamah. Sudah ramai pemimpin bersatu yang telah didakwa di mahkamah. Dan SPRM pun sudah menangkap, menahan, menyiasat berpuluh-puluh orang yang seleweng, yang salah guna kuasa, macam-macam lah, ketirisan, rasuah, semasa pentadbiran Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Waktu dia jadi Perdana Menteri, mereka melakukan banyak kesalahan. Bos-bos dalam syarikat buat buat banyak sekali penyelewengan, sehingga menyebabkan kerugian kepada negara Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, pengurus CPN itu mendakwa tindakan itu dibuat antara lain berikutan kegentaran gabungan PH dan BN untuk menghadapi kemarahan Perikatan Nasional pada pilihan raya negeri di 6 negeri dalam tempoh beberapa bulan lagi. Jadi sah pilihan raya negeri akan berlangsung paling lambat pun Julai, menurut laporan-laporan yang saya terima. Paling lambat pun bulan Julai. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini bukan, pada hemat saya, ini bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan oleh kerajaan sekarang, iaitu tiba-tiba mendakwa, membunuh karakter dan macam-macam lagi. Tapi secara kebetulan saja, apabila ada salah, apabila ada yang perlu didakwa, secara kebetulan memang itulah natijanya, iaitu
rakyat akan melihat bahawa itu tak baiklah. Okey, jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya admin The Twin TV. Tak kisahlah siapapun memerintah, siapapun Perdana Menteri, siapapun parti. Bagi saya sendiri admin The Twin TV, saya tak kisah siapa yang memerintah. Yang penting usaha untuk membaik pulih, usaha untuk menyembuhkan negara Malaysia daripada penyakit pandemik rasuah, salah guna kuasa, penyelewengan ini dapat dilaksanakan dengan baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Ada satu laporan pengakuan artikel yang diterbitkan di Syabuddin Hussein. Kalau tidak ditahan SPRM, saya tiada peluang bersihkan diri. Waktu saya dapat tajuk ni, dapat artikel ini, wow, saya, apa benda ni? Kenapa dia ini bersyukur pula dapat bersihkan diri selepas dia ditahan oleh SPRM? Dan siapa dia ini? Saya pun, ini best untuk dibaca. Ini berbaloi untuk dikongsikan. Ini berbaloi untuk dikongsikan. Pada Khamis yang lalu, rumah dan pejabat blogger politik serta pemilik saluran TV, internet, NR Channel, Muhammad Rafi Awang Kecil, diserbu SPRM untuk satu siasatan berhubung dakwaan rasuah. Projek berjumlah 41 juta ringgit melibatkan sebuah kementerian. Wow, orang ini orang yang hebat rupanya. Seterusnya pada Jumaat yang lalu, Muhammad Rafi direman selama 2 hari untuk tujuan siasatan lanjut atas dakwaan telah menerima rasuah sebanyak 1.3 juta daripada sebuah syarikat yang beliau diberi peranan melobi bagi mendapatkan projek tersebut. Sebaik saja berita penahanan beliau terdedak pada umum, pelbagai persepsi dan tanggapan tidak baik segera muncul di pelbagai medium media sosial. Persepsi yang berlegar itu pula dan dimainkan ialah beliau sekarang ini seolah-olah sudah kaya hasil duit rasuah, walhal peranannya hanyalah melobi dan sama sekali tidak memiliki sebarang kuasa mempengaruhi atau meluluskan sebarang projek. Katanya, laporan itu lagi, secara umumnya pula kerja melobi adalah perkara biasa, bukan sahaja dalam perniagaan, malah dalam hampir semua urusan dalam dunia moden dengan bayaran tertentu dikenakan atas persetujuan bersama. Untuk bertemu dengan Presiden Amerika pun perlu melalui dan membayar pelobi terlebih dahulu. Maka bukanlah asing pelobi juga diperlukan untuk mendapatkan suatu projek, kata laporan itu. Lumrahnya katanya tiada syarikat mampu beroleh kontrak tanpa lobi atau tanpa peranan pelobi. Tuan-tuan dan puan-puan, seterusnya, jadi di mana Muhammad Rafi boleh dianggap bersalah dalam hal ini? Kerana peranannya sebagai pelobi adalah secara persetujuan bersama. Muhammad Rafi kemudiannya hanya direman selama 1,5 hari, di mana beliau telah dibebaskan pada tengah hari Sabtu. Pada Ahad lalu, beliau sekali lagi hadir ke pejabat SPRM untuk menyelesaikan beberapa perkara lain berkaitan dengan siasatan tersebut. Menceritakan peristiwa tersebut, Muhammad Rafi berkata, beliau sebenarnya bingung apabila dikaitkan dengan perbuatan rasuah daripada projek yang beliau diminta melobi untuk syarikat terbabit. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, saya bacakan atau saya kongsikan apa yang saya baca tadi pada perenggan yang terakhir. Tetapi tegasnya, ditahan dan disiasat SPRM
telah memberikannya peluang untuk membersihkan dirinya. Katanya, kalau tidak ditahan SPRM, mungkin sampai mati saya akan terus dikaitkan pernah makan rasuah, khianat kawan, atau makan duit sorang-sorang. Sabudin Husin, 16 hari bulan Mei 2023. Ini barulah berfikiran positif. Dan memang betul, itulah. Ada kebaikan juga bila ditahan oleh SPRM. Kalau tidak bersalah, betul-betul akan dapat selesai masalah, discharge habis. Maksudnya semua orang dapat tahu bahawa dia tak bersalah. Sekarang dah bersih nama, okeylah kan. Jadi kepada pemimpin-pemimpin Malaysia yang nak kena tahan oleh SPRM itu, jangan takut, kerana anda berpeluang untuk membersihkan nama anda dengan lebih baik sekiranya disiasat oleh SPRM, daripada terus menjadi buah mulut, menjadi bahan ejekan, menjadi bahan gosip. Itu lebih tidak baik. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita.